rojok kepada B6 butiran 270000 di bawah tajuk Suruhanjaya Hak Asasi Suhakam. Dan insya-Allah saya juga akan menyentuh untuk butiran 28000, butiran 04000 dan juga 05000. Pertama, kita melihat bajet untuk sektor yang meningkatkan kapasiti, kualiti dan juga prestasi demokratik negara seperti Suhakam hanya dinaikkan pada kadar 1 juta ringgit Malaysia, daripada 9,600,000 kepada 10,633,000. Datuk Pengerusi, umum melihat Suhakam seperti dianaktiri oleh pihak kerajaan. Sedangkan fungsi Suhakam yang ditubuh di bawah Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia 1999, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Seksyen 4-1, adalah untuk memupuk kesedaran dan menyediakan pendidikan berhubung hak asasi manusia, menasihati dan membantu kerajaan dalam merumuskan perundangan, arahan serta tata cara pentadbiran dan mengesyorkan langkah-langkah yang perlu diambil menyiasat aduan berkenaan pelanggaran hak asasi manusia. Maka selayaknya Suhakam ini diberikan keutamaan bajet dan juga keutamaan mandat yang lebih besar dan juga lebih luas. Sebagai contoh, perkara mengenai dengan keahlian Suhakam yang diserahkan sepenuhnya kepada Perdana Menteri, ini membatasi mandat Suhakam. Dan perkara ini juga bercanggah dengan piagam hak asasi manusia yang telah dicapai di Paris. Malah Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC juga pernah menegur kerajaan kerana melarang Suhakam daripada menyiasat aduan pencabulan hak asasi yang telah dibawa ke mahkamah. Dan lebih malang apabila ada pihak yang lebih menekan ataupun meletakkan beban kepada Suhakam. Sebagai contoh, Ketua UMNO bahagian Ceras satu ketika pernah menuduh Suhakam bahawa ianya lebih cenderung kepada pembangkang dalam menangani pelbagai isu dalam negara kita. Mungkin beliau rujuk kepada isu bersih 2 dan bersih 3 yang pernah berlaku dalam negara kita. Jadi ini adalah satu perkara yang perlu diberikan perhatian. Sementara butiran 28000 berkait dengan Institute Integrity Malaysia IIM, saya melihat bajet IIM ini juga hanya naik 0.5 juta daripada sebelumnya 11,200,000 kepada 11,738,000. Sedangkan fungsi IIM ini, Institute Integriti Negara ini, adalah untuk mempromosi dan kempen integriti amanah, sekaligus membantu SPRM dalam usaha untuk menghasilkan penjawat awam, swasta, agensi kerajaan yang amanah dan telus dalam khidmat dan juga kerja mereka. Agensi ini perlu diberikan bajet yang selayaknya. Malangnya saya lihat perbelanjaan negara banyak dibazirkan kepada perkara-perkara yang tidak memberi keuntungan besar kepada negara dan juga rakyat, seperti kepada lantikan politik. Umpamanya membiayai hanya 5 orang penasihat di JPM sahaja, hampir mencecah 1.7 juta ringgit setahun. Dalam perkara ini, Datuk Pengerusi, saya suka untuk mengingatkan diri saya dan kita semua dengan memetik firman Allah, innal mubazzirin kanu ikhwana syayatin wa kana syaitan lirabbih kafura. Sesungguhnya orang-orang yang membazir ini dalam pembelanjaannya adalah merupakan saudara syaitan, dan adalah syaitan itu sangat engkar kepada Tuhannya. Mudah-mudahan kita tidak terjebak dalam perkara-perkara yang membawa ke pembaziran.
Sebagai contoh, satu lagi pengurusan yang membazir yang ingin saya bukakan di sini ataupun ulangi sekali lagi di sini, ialah apabila menteri di Jabatan Perdana Menteri pernah menjawab soalan ahli Parlimen Seremban berkait dengan bil elektrik dan bagi kediaman rasmi Perdana Menteri Kompleks Seri Perdana. Bil api saja 2.2 juta untuk tahun 2012. Bil air sampai 311,000. Kediaman rasmi timbalan Perdana Menteri, bil elektrik sampai 865,000. Yang mana saya lihat bil elektrik di kediaman rasmi dua pemimpin ini mencecah RM805,000 sehari. RM8,500 sehari. Maaf, RM8,500 sehari. Dan ini makin meningkat berbanding hanya RM6,000 pada tahun 2011 untuk bil elektrik dalam tempoh sehari. Tapi menteri menjawab bahawa bil elektrik yang mencecah 2.2 juta di Seri Perdana ini bukan hanya untuk kediaman rumah Perdana Menteri sahaja, tapi adalah meliputi keseluruhan kompleks. Persoalannya ialah kompleks rumah Perdana Menteri dan timbalan Perdana Menteri ini ada agenda apa sebenarnya? Majlis apa yang dibuat? Parti apa yang dibuat? Sampai cecah RM8,500 bil sehari dan mencecah 2.2 juta ringgit setahun. Jadi ini adalah satu amalan pembaziran yang saya kira sangat merugikan keuangan negara kita. Begitu juga saya melihat Jabatan Perdana Menteri ini memiliki seramai 40,558 kaki tangan dengan peruntukan pembelanjaan sebanyak 5.74 bilion ringgit bagi tahun 2012. 2013 kaki tangannya meningkat 40,602 dengan perbelanjaan mengurus RM5.86 bilion. Kata pengurusi, ramainya penjawat bukan menjadi ukuran keberkesanan polisi Jabatan Perdana Menteri. Pembaziran ini perlu diberikan perhatian. Pembaziran headcount bukan saja membazir, tetapi dia juga menunjukkan prestasi lemah JPM itu sendiri. Dan saya lihat kaki tangan JPM ini yang kelima, penjawat kelima tertinggi selepas Kementerian Pelajaran, Kementerian Kesihatan, Kementerian Pengajian Tinggi dan juga Kementerian Dalam Negeri. Yang ketiga, Datuk Pengerusi, butiran 04000 Majlis Keselamatan Negara. Apa rasional? Bajet Majlis Keselamatan Negara dikurangkan terlalu banyak, sehingga dipotong 462 juta ringgit, iaitu daripada 543,400,000 kepada RM81,175,000. Penurunan kadar 462 juta. Sedangkan negara kita ini, kalau kita lihat, baru saja dikejutkan dengan serangan gerila Sulu di Lahad Datu tempoh hari, yang menunjukkan keadaan negara kita yang sangat terancam dan terdedah kepada ancaman. Ya, sudahlah dicampur dengan keselamatan dalam negeri, dengan peningkatan jenayah yang semakin runcing, dengan jenayah yang juga tidak terkawal daripada satu hari ke satu hari. Dan yang akhir sekali, merujuk kepada butiran 050000 Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Saya ingin menegaskan beberapa perkara. Yang pertama, JAKIM mestilah mempelopori usaha-usaha untuk menyeragamkan dan menguatkuasakan undang-undang syariah di seluruh negara kita, supaya ianya tidak menimbulkan kekeliruan di kalangan umat Islam khasnya. Dan ini adalah satu usaha yang sangat penting. Dan yang kedua, JAKIM mestilah dapat membincangkan soal pengurusan zakat secara sistematik di setiap negeri dan memberikan laporan kedudukan kutipan dan pengagihan zakat pada setiap tahun. Jangan hanya mengutip, tetapi bagaimana soal pengagihannya. Yang ketiga, sistem zakat negara mestilah dapat dikoordinasikan dengan program kesejahteraan rakyat di peringkat kerajaan persekutuan. Dan yang keempat, kita dimaklumkan
pada tahun 2012, di mana pihak JAKIM telah melakukan 67 program penyelarasan peningkatan kualiti pendidikan Islam di sekolah-sekolah agama negeri dan juga sekolah agama rakyat di Malaysia. Soalnya, apakah dia benar-benar dilaksanakan? Kerana saya melihat dia masih terlalu lemah. Seperti menaik taraf sistem pembelajaran yang melibatkan soal silibus dan juga persekitaran bangunan tempat belajar yang masih uzur dan berisiko. Dan juga saya mengesyorkan supaya kerajaan menambah allowance guru kafar dan juga mengembalikan geran per kapita kepada sekolah agama rakyat mengikut jadual yang sewajarnya. Dan penutup akhirnya, Datuk Pengerusi, berhubung dengan gerak kerja tersebut, adakah pihak JAKIM telah melakukan kajian mengenai dengan tahap penghayatan agama di kalangan para pelajar kita? Jika ia harap dikemukakan, apakah hasil daripada kajian tersebut? Kajian tersebut. Kerana umum melihat pada hari ini tahap penghayatan agama di kalangan pelajar, remaja, generasi muda sangat membimbangkan kita. Dan inilah fenomena yang telah menyumbang sedikit sebanyak kepada pertumbuhan sosial yang negatif dan akhirnya berakhir dengan jenayah yang menakutkan dalam negara kita. Sekian. Terima kasih, Datuk Pengerusi. Ya, Lenggong. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Datuk Ketua. Saya ingin merujuk B60300 0400 0500 2100. Unit penyelarasan pelaksanaan